Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. So hari ni kita punya topik adalah 94. Last topik daripada bab ini. Sepatutnya kita dah habis dah bab ni. Cuma kepada aplikasi ni lebih kepada kepelbagaian jenis-jenis soalan lah, ada penyelesaian masalah dan sebagainya lah. Okay. So bila dikata aplikasi, kamu kena tahu macam mana nak guna sin, cos dan luas segitiga pada masa yang sama lah. Okay. So kita terus pada contoh yang pertama. Kita tengok menyelesaikan masalah ni. Okay. So daripada sebelum ini tak ada diagram yang bentuk 3D. Ini nampak 3D kan? Okay. Okey, so dia kata raja sebab menunjukkan sebuah prism dengan lingkaran. Okey, kerata rentas prisma itu berbentuk segitiga sama sisi. Bila kerata rentas maksudnya yang bawah ni kerata rentas ni. Okey, so dia kata ini adalah segitiga sama sisi yang berukuran 6. So semua ini berukuran 6 cm lah. Okey, dan tinggi prism. So daripada sini ni kerata rentas, atas ni pun kerata rentas ni yang cikgu bulat ni. So makanya inilah tinggi dia. Sini tinggi dia. So inilah yang dia kata 8 cm. Right. So dia kata hitung sudut antara BD dengan CD. Okay, I'm not sure kamu belajar masa form 3 tak silap cikgu. Okay, macam mana kita nak cari pertindanan angle, okay, sudut di antara line dengan line. Okay, apa maksudnya ni? Okay, sudut antara BD. Okay, kita tengok BD. Kata cikgu macam mana dia tak ada wujud, so kamu kena tarik. Okey, tarik sini, ini adalah line BD. Okey, so kemudian dia kata CD, so kamu tarik CD sini. Okey, so bila dua line akan jadi suatu terbentuk angle lah. So selalunya kalau dulu math cikgu ajar macam mana kita nak tentukan sudut antara line CD dengan BD. So cikgu buat cara ni, cara potong. Tapi sebenarnya kamu boleh bayangkan macam mana terjadinya sudut ni. Okey, bayangkan kamu kena buka. Okey, sebab kita menggunakan sudut BD ni. Okey, BD dengan CD. So kita nak tahu kat mana berlakunya sudut. Okey, cikgu selalu guna yang inilah. Kita potong-potong. So sudut mesti ada 3 kan. Okey, so sudut yang potong yang sama ni mesti berada tengah-tengah. So inilah yang akan angle dia berlaku. So hanya ada huruf 2 je tinggal. Kamu nak letak C kat depan, B kat belakang pun boleh. Ini cikgu buat BDC ataupun diterima adalah CBD. CBD pula, CD. Sorry. Okay, kita ubah je CDB. Okay, so dua-dua diterima. Ini ataupun ini, depan dan belakang. Okay, so maksudnya angle yang berlakunya adalah pada BDC ataupun CDB lah, benda yang sama. Okay, so macam yang dalam buku, dalam modul ni kamu state. Okay, yang pertama dia kata, okay, kita cari dulu panjang CD. Cari panjang ni, sebab kita tak tahu. Kita tahu tinggi, kita tahu length yang rentas ni. So kita tak tahu panjang DC ni. So kita cari CD dulu. Macam mana nak cari CD ni cikgu? Okay, so kita tahu sini 6. Okay, belakang tu 6. Panjang ini, ni, okay, sekejap cikgu padam ini. Okay, so kalau panjang ini, ni, okay, sama juga dengan DC ni. Dan panjang ini boleh dicari, kita guna yang ini. Ni, kan? So yang ini, panjang ini 8, kita tahu dah. Ini adalah 6. So that's why nak dapatkan yang ini. Okay, 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Kenapa berlakunya? Semampu dah ajar cikgu. Kenapa boleh guna teorem Pythagoras kan? Sebab ini adalah berlakunya satu garis lurus. Yang ni kita tarik. Katakan cikgu tarik ke sini. So berlakunya garis lurus kat sini. So dia akan jadi semampu darjah lah. Okay, boleh faham Alright. So boleh dapatkan panjang sini untuk dapatkan CD kita. Ni CD adalah sama sebabnya dengan DB. Alright. So kita dapat 10 cm sebab 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Okay, puncakan dapat 10. So bila kita dah dapat panjang sini di sini, so kita bolehlah cari sudut bagi D. Okay, sebab yang kita nak cari yang ni. Alright. So C, okay, DC ni
Sini yang cikgu kata sini 8 tinggi kita kan. So sini 10, sini 6. Okay. So inilah yang dia state ni. Sebab dia dah keluarkan ni 10. Sini 10. Sama. Sini ni tinggi 8. Okay. Sini 10 ni tinggi dia 8 tadi. Right. So makanya kita guna hukum cos. Sebab kita tak tahu sudut. Kita tahu length saja kan. So kita guna hukum cos. Okay, masukkan sebab kita nak cari D kan. So opposite dia adalah 6. So opposite ni yang berada di depan ni. Okay. So 6 kuasa 2, 10 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2, tolak 2, dan 10 cos yang ni. So tolong tekankan kereta lah, cikgu kata dah. So bawa yang ni ke sana semua. Kemudian simplify satu macam sebelum ni lah. Right. So kamu akan dapat sudut D ini adalah 34.92. Right. So ini contoh lah. So maka sudut dia dapat dah. Okay. So dia kata luas segitiga BCD. BCD yang ni lah kan. BCD. Okay. Luas segitiga yang tadi lah. Yang kita kira ni. BCD. Right. So kamu nak guna. So sekarang ni D kita tahu. Yang lain tak tahu. So kita guna sudut D lah. So 1/2. Okay. Darab dengan 10. Darab 10. Ni. Yang cikgu kata kepik kan. So V ni kan. So sudut ni 10. So sin yang ni. So dapatlah dia punya luas 28.622. Okay. Right. So berdasarkan rajah sebelah sudut antara satah BCD. Okay. Yang ni kamu boleh imaginekan sebenarnya kamu lukis, kamu buka sebenarnya. Okay. So sudut di antara BCD dengan satah. Okay. BCD. Okay. Dengan satah BCEF. Okay, ni. Kalau nak guna cara potong Okay, kalau nak guna cara potong, kamu tengok dulu B. Okay, ini B, ini C, ini D. Pada satah ini wujud G ni. Bila wujud G kena tambah G kat sini. Sebab G ni adalah di tengah. Okay. Kemudian kita tengok pula BCEF. Cuba ambil color lain. Okay, B yang ni. Okay, B C E F. Okay ni. Satah segi 4 ni. Kan? Okay. So kita tengok pada satah segi 4 ni. Kita ada huruf. Okay. B ni segi 4 kat luar ni. Kan? So kita ada huruf G dan H. So kena tambah jugalah. Right. So kita potong. Mana potong. Mana lagi sama. Okay. G sama. Okay. So bila ada banyak yang sama, kita kena pilih mana yang kita nak. So yang atas tinggal satu. So memang atas akan duduk depan. Macam tadi jugalah. Duduk depan ataupun belakang. Okay. So di antara B, C, G ni. Ada 3 ni. B, C dengan G. Yang mana kita nak pilih. So kita pilih yang mana yang dekat dengan D. Itu satu syarat. Kemudian kalau ada titik tengah, kita akan ambil titik tengah. Makanya G ada titik tengah kan. So makanya G lah berada di sini. Okay. Cikgu ulang lagi sekali ya. Kalau ada 3 yang sama ni. Yang pertama, kita kena tengok adakah dia titik tengah. So, bila titik tengah, confirm kita beri dia. Kalau tak ada titik tengah, kita ambil yang mana yang terdekat dengan D. Paling dekat lah, imagine kepada dekat. Okay. So, yang lain yang tak guna ni, B, C ni kita buang lah. Kita tak guna lah. So, balance yang tinggal. Okay, E, F. Okay, tengok E, F, H. Mana E, F, H. Okay. Yang mana yang dekat paling dengan D. So, E, F, H dan 3 ni, E, F, H ni, yang mana paling dekat dengan D tau. Paling dekat dengan D. Semuanya mesti refer pada D. So, H lah paling dekat. Sebab H ni tinggi. Ini hypotenuse kan. Okay, so H lah. Macam tu. Okay. So, itulah macam mana berlakunya sudut kita dapat DGH ni. Alright. So, bila dah dapat sudut sini, okay, katakan nak cikgu keluarkan sudut yang berlakunya. Okay, sini D, sini macam tu cikgu. Okay, Allah. Apa nak elok sikit ke cikgu? Tak apalah. Okay, mungkinlah elok. Okay, macam tu. So, maksudnya sini adalah D, sini H.
sini G. Okey, berlakunya sudutnya adalah pada G kan. Alright, so kita tahu panjang sini tinggi kita adalah 8. Alright, so sini kan D, okay, D, H, G sini kat bawah. Okay, so sini adalah 90 darjah. Kenapa 90 darjah ni? Straight turun. Okay, so berlakunya 90 darjah kat situ. So kita tahu 90 darjah kat sini. So kita tengok, kita boleh cari panjang DH ni. Okay, dengan cara mana? Dengan cara ni hukum teorem Pythagoras. Okay, alright, so kita tahu bahawasanya kita punya panjang DH ni, macam mana nak cara kita tengok dalam ni. DH ni sini, okay, cikgu padam kat sini, cikgu padam alright, so macam mana sini 6. Okay, sini 6, dia tahu. So sini pun 6 ni 6, tapi separuh kita 3 kan. So bolehlah cari DH. Sini DH macam mana? So guna ni lah, sebab sekarang ni dia tinggi. So maksudnya hypotenuse tolak dengan apa panggil base. So jadi 6 kuasa 2 tolak 3 kuasa 2 untuk dapatkan DH. So DH yang kita dapat dari 5 point ni adalah 5.1962. Okay, bila dapat sini kita boleh kira lah sudut ni opposite over adjacent. So bila opposite over adjacent kita guna tangent. So opposite kita 5.192, adjacent kita 8. So dapatlah angle bagi G ni adalah 33. Alright, boleh faham So ini adalah aplikasi menggunakan gambar rajah tree diagram. Alright, so kita tengok cikgu tunjuk latihan intensif. Ada ramai yang dah buat tau. 2-3 orang yang PM kat cikgu. Thank you sangat yang bagi support. Alright, so siapa yang tak buat lagi boleh tengok video cikgu ni. Okay, so untuk soalan latihan intensif 9.4 ni, cikgu tunjuk yang nombor 1, nombor 4 cikgu tunjuk. Nombor 1 detail. So nombor yang lain cikgu bagi highlight kamu kira Alright. So rajah di bawah menunjukkan sepandangan hadapan sebuah rumah anak patu yang dibina oleh Meli. Bahagian yang berwarna bumbung bertanda rumah anak patu itu PTS, okey, dan PQR. Okey, PTS yang ni, okey, dan PQR adalah garis lurus. So bila garis lurus ni dia nak memberitahu bahawa totalnya mesti 180 darjahnya. Okey, so yang pertama dia kata hitung luas bumbung QRST. So QRST. So kita kena tahu bahawasanya kita nak cari bumbung yang luas yang tu, maksudnya luas ni, luas segitiga yang besar ni PSR. So kita kena tolak dengan luas segitiga yang kecil tu. Yang 90 darjah tu. Sorry. 90 darjah tu kan. Yang PQT. Okay, so kamu kena tahu imajikan apa. So sekarang ni kita cari dulu luas segitiga yang besar ni. Okay, luas segitiga kamu kena tahu sudut yang ni. Sebab ini kamu tahu panjang luas besar ni 6 tambah 5 kan, jadi 11. Ini panjang ni 4 tambah 10 jadi 14. So ini tak tahu, so sudut ni tak tahu. So sudut yang ni berkongsi sudut yang sama kat sini. Okay, sini kita tahu sini panjang 4, sini 5. Okay, so kamu tahu bila 4, 5, so sini automatically kamu tahu 3 lah. Kalau tak tahu guna teorem Pythagoras kira Alright, so maksudnya kalau semua ni boleh tahu, kita boleh cari sudut P dululah menggunakan gambar rajah segitiga yang kecil ni. Okay, so cikgu guna kat sini, kita cari luar, kita guna cos pun boleh, nak guna tangent pun boleh, sin pun boleh, semua tak boleh untuk cari sudut P. Kalau cos cikgu guna adjacent over hypotenuse. So cos P sama dengan adjacent kita 4. So 4/5. Hypotenuse kita 5. So shift cos, kamu tekan shift cos calculator, kamu akan dapat 36.87. So ini adalah sudut P. Okay, makanya sini adalah 36.87 lah angle kat sini. Alright. So boleh kira luas yang ni dulu. So 1/2 AB. So 11 darab 14 sin
36.87. So tekan kalkulator, kamu akan dapat 46.20. Alright, so baru segitiga yang ni. Kita cari luas yang segitiga ni. Luas segitiga ni nak guna 1/2 tinggi lebar pun boleh, nak guna 1/2 AB sin C pun boleh, tak ada masalah. Okay, cikgu guna 1/2 tinggi lebar tinggi dan lebar. So tinggi kita adalah 3, lebar kita adalah 4. So 4 3 12, 12 bagi 2 dapat 6. Okay, so ini baru luas dua segitiga ni. Kita tak cari lagi luas kawasan bumbung yang ini, yang cikgu shaded ni. So makanya kita kena tolak lah. Okay, jadi 4620 tolak dengan 6. So jadilah 40.20. Okay, so ini adalah luas bumbung QRST. Alright, so pertama. So yang kedua dia kata, okay, yang B pula. Okay, dia kata apa? Yang B dia kata terdapat satu titik yang terletak pada PR, okay, dengan keadaan SU sama dengan SR. Okay, SU sama dengan SR. Terdapat satu titik yang terletak pada PR. Okay, mana PR sini kan? Okay, terletak pada PR dengan keadaan, okay, dengan keadaan SU sama dengan SR. Maksudnya SU, okay, sekejap cikgu padam ni. Berlakunya case ambiguity kat sini okay. Maksudnya cikgu try case, okay, berlakunya ambiguity. Anggapkan ni sama. Yang saya tahu. Anggapkan sebab dia kata SU sama dengan SR, SR sama dengan SU. Katakan U duduk sini. Ni maksudnya. Okay. So yang ni yang dikatakan yang dikata SU sama SR ni. So hitung sudut SUP. SUP sini. SUP maksudnya sini. Hitung sudut ni. Alright. So makanya kita kena cari dulu sudut. Okey, sudut P kita dapat dah sini. Kita boleh cari sudut sebelah sini pun boleh cari, tak ada masalah. Okey, so first of all sebab length SR kita tak tahu, so kita cari length SR dulu. Okey, SR kuasa 2 ni, SR kuasa 2 kan? Sama dengan kita guna hukum cos. Guna hukum cos ni nak cari SR, bukan guna segitiga yang kecil ni, kita guna segitiga yang besar kat luar ni. Sebab semua ni kita tahu. Okey, so SR kuasa 2, 11 kuasa 2 tambah 14 kuasa 2. Tak muat nanti cikgu. Tolak 2 darab 11 darab 14. Okey, 14. So cos 36.87. So kita guna sudut P sini. Alright, so sebab sini opposite kita SR kan. Right, so kamu kira tekan kalkulator, kamu akan dapat SR-nya adalah 8.4024. Tolong kira kalkulator betul Kemudian kita nak cari sudut. Okay, kita nak cari sudut S guna segitiga besar. So S kita dapat dah. S dapat dah pula. S kita boleh cari sebab okay, kalau cikgu lukis segitiga ni yang besar ni. Okay, saya lukis bagi kamu faham. Alright, so sini adalah sudut S kita nak cari. Yang ni panjang kamu tahu dah 8.4024. Okay, so sudut sini adalah sudut pula, length sini adalah 14. Okay, so sini kamu tahu dia adalah 36.87. 36.87. Okay, so kalau kamu nampak, kita nak cari sekarang ni, kita nak cari sudut S. Kenapa nak? Bila nak cari sudut S, kita guna hukum sin lah. Macam mana? Kenapa dapat hukum sin? Sebab yang ni opposite. Okay, ni opposite, ni opposite. So kita guna hukum sin lah. Jadi sin S per dengan 14, opposite dia. Kemudian sin 36.87 bahagi dengan 8.4024. So kamu akan dapat, tekan kalkulator, kamu akan dapat S kita adalah 88.76.
Okey, so dapatkan S. So sekarang ni kita dapat S, kita dapat P, makanya kita boleh dapat R lah. So makanya sudut R adalah 180 tolak 88.76 tolak dengan 36.87 yang P kan. Okey. So kamu akan dapat sudut R-nya adalah 54.37. Okey, sudut R ni. Okey, apa gunanya? Okey, so sudut R kita dapat sini. Ni sudut R saya cepat. Sorry lah, saya tekuk. Okey, so sini sudut R kita dapat adalah tadi 54.37. Okey. So sekarang ni bila cikgu lukis apa panggil ni? Yang tadi sini kan? Yang segitiga tadi kan? Sudut ni sama dengan sudut sini kan? So makanya kita nak cari sudut SU ni. Okey, makanya 180 tolak 54.37. Kamu tekanlah. Cikgu tak tekan yang ni. Okey, boleh dapat jawapan. Okey, so kita terus pada example 4. Okey, untuk example 4 ni, cikgu macam mana nak lukis sebab ada yang tak ingat bearing macam mana. Bearing ke sebenarnya kamu dah belajar masa form 3 juga. Form 3 ke form 2 dalam geografi. Tak masalah sebenarnya, boleh jawab. Okey. Sebuah kapal berlayar 20 km ke pelabuhan Bentara pada bearing 120. So bila bearing kamu kena lukis dia punya utara tau. Sebab nak bearing mesti ada utara. So kita stick. Okey, saya katakan sini utara. Okey. Apalah, cikgu saya tekuk sungguh. Okey, sejauh 20 km ke pelabuhan Bentara. Okey. So dari pelabuhan Astaka. So dia mesti mula Astaka. Okey, katakan sini Astaka. Okey, ke Bentara. Okey. Macam mana nak lukis? Nak atas ke kat bawah kan? So kita kena tengok dia punya sudut. Bearing mesti lukis dari utara. Okey, so dari utara, kalau sini 90 darjah. Jadi 120 sikit lah. So cikgu lukis sini. Inilah ke Bentara. Anggapkan sudut. Okey, anggapkan sudut yang sini adalah 120. Sebab dia kata dari Astaka ke Bentara. Okey. So yang ni dia bagi tahu adalah 20 km kan. So 20 km. Okey, kemudian dia kata kapal itu berlayar sejauh 30 km ke pelabuhan Cindai. So bila nak ke pelabuhan Cindai dia kata bearing 225. So daripada B ni Bentara, kamu kena lukis pula dia punya utara sebab dia bearing mesti ada utara ni. So kamu anggapkan 225 mesti berada pada sekuan yang ketiga ni. Sini kan. Sebab sini ke sini baru 180. So anggapkan nak jadi segitiga, kita anggapkan belah sini. Macam tu. So anggapkan sini ke sini adalah 225 darjah. Okey, sebab dari utara, dari Bentara ke Cindai. So dia kata Bentara ke Cindai adalah 30. Right. Okey. So hitung jarak dan bearing pelabuhan Cindai dari Astaka. So dari Astaka so cikgu tarik. Okey. Sebab dari Astaka kita tak perlu lukis kita punya apa panggil ni? Utara kat sini. Nak lukis pun boleh, tak masalah. Okey. Tapi sebab dia kata dari Astaka, maksudnya kita baca bearing kita ni Cindai. Maksudnya kita nak tahu daripada sini. Sekejap tukar. Okey, nak tahu sudutnya di antara sini ke sini. Ni lah sudut yang dia kata bearing pelabuhan Cindai dari Astaka. Okey. So, first of all, kita cari dulu. Yang kita tahu adalah sudut yang dekat luar ni. Sini. Okey. Bila cikgu tarik ni. Okey. Bila cikgu tarik ni. Dia adalah satu garis lurus yang mana sudut sini akan sama dekat luar ni. Tidak? Sini.
Makanya cikgu boleh dapat kat ini 180 tolak dengan 120. Allah, awak benar tulisan cikgu ni. Okey. Okey, 180 tolak dengan 120. So kamu akan dapat 60 darjah. So makanya sini kamu akan dapat 60. So sini pun 60. Okey, first of all kamu cari dulu. Okey. Kenapa nak cari 60 kat sini? Sebab kita nak kira sudut ini. Kita dah tahu sudut ni, kita nak kira dalam ni. Okey. Alright, so daripada sini ke sini 225. So 360. Sebab kita nak dapatkan ini yang cikgu dapat yang cikgu ada bulan. Sorry, yang ni yang tadi kan. Yang ni yang tengah-tengah tadi. Okey, so kita nak cari sudut dalam ni. Ni dalam ni. Makanya 360 tolak 225 tolak dengan 2 apa panggil 60 tadi. Ni 60. Okey, 60. So kamu akan dapat dia punya ni adalah 75 degree. Right. So dapat sudut dalam ni. Okey, kita dapat sudut dalam ni. Kenapa nak guna yang ni? Sebabnya kita nak kira panjang AC dia terlebih dahulu. Sebab dia kata cari jarak. Okey, jarak. Okey, kita nak cari jarak AC ni. Okey, makanya semua ada length. Sini length, sini length, sini angle kan. Okey, so makanya kita guna hukum cos. Ni opposite, maksudnya AC. Kita tukar color, tak nampak. Okey, makanya AC kuasa 2 sama dengan 20 kuasa 2 tambah 30 kuasa 2 tolak 2 darab 20 darab 30 cos 75. Okey, so yang ni adalah untuk dapatkan panjang AC. So kamu tekan kalkulator apa semua tolonglah tekan So AC kamu akan dapat 31.46. Alright. So dapat jawapan yang pertama dia kata ni jarak. Kemudian kita nak kira bearing. So nak kira bearing sini, kita nak bearing daripada sini ke sini tau. Kita kena cari sudut A dulu. Kemudian kita tambah dengan 120 baru dapat bearing. Okey, sebab bearing mesti dibaca dari utara. Alright. So kita cari A dulu. Ni segitiga cik keluarkan ni. Okey, kamu kira tadi sini AC 31.46. Sini angle kita adalah berapa tadi? 75 kan. So sini ada 20, sini 30. So kita nak dapatkan sudut A. Boleh guna hukum sin pun boleh. Ni opposite kan. Okay, so kita guna hukum sin. Jadi sin A per dengan 30 sama dengan sin 75 per dengan 31.46. So kamu akan dapat A. Shift sign tekan kalkulator semua ni. Tolonglah Right, so kamu akan dapat sudut 67.11. So makanya bearing, dia kata bearing cindai dari astaka adalah ini. So makanya sudut A ni kita dapat 67.11. Makanya bearing mesti 67.11 tambahlah 120. So tekanlah kalkulator. Alright. Okay, boleh Okay, so kita go through pada latihan pengukuhan. Okay, yang ni senang je. Cikgu tinggal kat kamu sebab kamu lukis saja. Anggapkan kat mana-mana pun tak apa. Nak lukis macam mana pun boleh. Anggapkan 50, katakan cikgu kamu boleh. Cikgu nak lukis macam ni boleh. A, B, C. Katakan nak tulis macam tu. Katakan sini A, sini B, sini C. So bila kata A, B, maksudnya berada pada B ni ada 50. Tulis 50 kat sini. B, A, C. Sini 72. Tulis 72. Hitung panjang AB. So mana AB ni? Sini B opposite B kecil. A opposite A kecil. C opposite ni C kecil. So dia bagi tahu C ada 5.8. So yang ni adalah 5.8. Okay, so boleh cari. Tolong cikgu cari A berapa. Okay, kemudian dia tanya B berapa. Okay, cikgu dah tunjuk dah. So tolong kira Okay, yang B pun sama. Boleh cari. Dia bagi apa? B sudah. Dia bagi length semua. Okay, lukis je segitiga. Tak ada masalah. Lukis macam mana. Yang penting kamu yang label tu betul. Okay.
Sini katakan cikgu state sini P, sini R, sini Q. Okey, tak kisah. Yang penting opposite ni betul. Dia kata sudut P kecil. So P inilah 8.28. Kemudian R kecil sinilah kan, opposite 3.63. Dan opposite sini Q adalah 6.56. So kiralah dia nak macam mana cari sudut P. Okey, kemudian sudut Q, sudut R. Semua ni nak guna hukum apa? Ingat kalau semua ada length, first of all kita cari dulu guna hukum betul cos. Okay, so kira betul cos. Alright, so cikgu dah bagi guide kat situ. Alright, so nombor 2 pun sama, senang. Bila soalan TP2, TP3 ni agak senang lah. Okay, alright, so cari nilai X. X kat mana? Sini. Okay, so kita tahu ini garis lurus, boleh cari sudut ni. Okay, sekarang kamu kena cari sudut ni dulu. Makanya 180 tolak 55. Okay, bila tekan calculator, make sure bracket sebab kamu nak tekan minit ni. Okay, lepas tu boleh guna dalam apa desimal macam biasa. So, kamu dapatkan nilai Y. So, dah dapat nilai Y sini, Y yang kat luar ni, boleh cari X lah. Sebab ini opposite kan. Ni opposite. Okay, sini opposite. So, bila dapat Y, makanya untuk dapatkan X, sudut X, 180 tolak dengan, ni berapa? 51 tak nampak. 31 ni. 31 darjah 52 minit tolak pula dengan Y yang kita dapat. So, kita akan dapatlah nilai X. Bila dah dapat nilai X, gunalah petua. Nak guna petua apa kat sini? Nak dapatkan nilai X ni. Padam. So, sekarang ni kita dah tahu Y, kita dah tahu X. So, nak carikan yang ni. So, boleh guna petua sin. Okay, so cari nilai X dengan petua sin. Okay, so continue. Cikgu tak mau tunjuk yang ni. Okay, cikgu tunjuk macam mana nak dapatkan dia. Okay, so ini guna petua sin. Okay, kamu kena faham macam nak guna petua tu. Okay, kita tengok yang B pula. Nak cari X kat sini. Okay, so sekarang ni panjang ni dah kamu tahu, sini tahu. Okay, so kena guna balik maklumat yang kamu belajar masa form 3. Ni, sudut sini apa kaitan dengan sudut sini? Kan? Ni sudut yang menyentuh sisi tu. Yang kamu tahu masa kamu belajar pada masa form 3, total bagi sudut dua ekor ni ada 180. Makanya nak dapatkan P 180 tolak 77. So, dapatlah 103 sudut P ni. So, bila sudut P dapat, kamu keluarkan ni. Okay, keluarkan yang ni. So, sini P, sini Q, sini S. Sini 3, sini 6, sini X, sini 103. Boleh carilah nak guna petua apa. Kan? So, sudut satu je, confirm lah nak guna petua cos. So, selesaikan, dapatkan X guna petua cos. Jadi, X kuasa 2 sama dengan 3 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Tolak 2 darab 3 darab 6 cos 103. Tekan kalkulator. Cari X apa. Cikgu dah tunjuk lah. Okay, tekan. Alright, so the last one soalan adalah soalan nombor 3. So, rajah di bawah sebelah menunjukkan segitiga sudut. TP3 still lagi soalan senang. Yang tadi yang bumbung tu TP4. So, dia 4 dia susah sikit. Okay, so rajah sebelah menunjukkan segitiga sudut tegak ABC. Alright, titik D terletak di atas AB. Okay, dia kata hitung panjang AC. Okay. Okay, panjang AC kat sini berapa? So, nak guna teorem Pythagoras terus tak boleh. Okay, sebab kita tak tahu yang ni kan. So, kita boleh kira sebabnya. Sini kita boleh guna dua jenis, dua cara. Sama ada kamu nak guna teorem Pythagoras macam biasa ataupun nak guna panjang petua cos pun boleh, tak masalah. Kamu cikgu guna cara yang berbodohnya tapi kamu boleh guna tengok rujuk belakang soalan jawapan dia guna untuk dapatkan panjang AC ni guna petua cos. Okey, tapi maksudnya kat sini cikgu tak mau guna petua cos, kita guna panjang lebar tinggi macam bahasa yang kita guna tu. Okey, so sekarang ni segitiga tegak kan. So kita boleh cari panjang BC guna teorem Pythagoras. So
So BC maksudnya 10 kuasa 2 hipotenus kan, tolak 3 kuasa 2. Okey, puncakan kuasa 2 ini, kamu akan dapat 9.5394. Okey, kamu dapat panjang ni. Okey, bila dapat sini, kita nak dapatkan AC yang panjang. Okey, makanya guna teorem Pythagoras balik kan. AC kuasa 2, AC punca kuasa 2 teruslah. Okey, sama dengan punca kuasa 2 sebab ini teorem Pythagoras kan. So jadi 10 kuasa 2 tambah 9.5394 kuasa 2. So kamu akan dapat 13.82. So ini adalah panjang AC. Okey, rujuk pada jawapan belakang. Okey, jawapan belakang guna petua cos. Okey, petua cos. So cikgu bagi dua-dua. Yang ni kamu rujuk pada jawapan belakang, yang ni cikgu tunjuk cara yang paling senang. So that's why cikgu nak buat perbandingan. Sama ada kalau lah segitiga tu segitiga tegak, still lagi boleh guna kamu belajar masa form 3. Alright. So kemudian dia kata cari luas. So luas tak ada masalah lah sebab kita boleh kira sudut D. Okay, bila sudut yang sini kita boleh kira macam-macam ni. Kamu boleh tekan okay, kalau kita nak luas segitiga ADC, ADC yang ni. Okay, so kamu guna untuk dapatkan sudut D. So sini kamu boleh cari sudut D dulu ni. Okay, cikgu tekan, cikgu keluarkan sudut ni kecil ni dulu. Sebab sini 3, sini 10. Kenapa cikgu guna D? Sebab kita nak guna sebelah sini. Okay, so D yang kecil ni, okay, kamu boleh guna sini 90 darjah. So adjacent ni adjacent over hypotenuse. So bila adjacent over hypotenuse maksudnya cos kan. Cos D adjacent, so 3, hypotenuse 10. So shift cos D, kamu akan dapat 72.54. Okay, sudut D yang cikgu kira ni adalah sudut sini yang sini. So makanya cikgu nak ambil yang kat luar ni, makanya 180 tolak 72.54. Okey, so kamu akan dapatlah 107.458. So sudut ni kita nak guna untuk cari luas ADC. Makanya 1/2, A kita 7, B kita 10 cos 107.458. Okey, so tekan kalkulator. Okey, kamu akan dapat jawapan. Alright, so itu saja hari ini. So habis bab penyelesaian segitiga. So dua bab akan masuk exam, penyelesaian segitiga dengan nombor indeks. So kalau siapa-siapa nak tanya nombor indeks, boleh PM cikgu. Nanti cikgu share teknik BB yang cikgu kata cikgu tak ajar lagi tu. Cikgu share dia macam mana nak guna. So kamu boleh cuba jawab lah. Alright, so itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye bye.